Kali ini perkongsian berkaitan dengan isu pengagihan zakat, kerana sekarang ni maklumlah dengan bulan Ramadan ini masih lagi dikutip zakat di seluruh negara, dan ada juga beberapa isu yang tular di media sosial membabitkan pengagihan dan bagaimana sebenarnya modus operandinya dalam memastikan bahawa semua yang terpinggir untuk dapat. Kita ingin dapatkan perkembangan ataupun penjelasan berkaitan dengan isu ini daripada Encik Saiful Yazan Mat Yusof secara panggilan telefon sahaja, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Encik Saiful? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaannya boleh diterangkan sebab ada persoalan berkaitan dengan kadar pungutan zakat yang berbeza-beza nilainya mengikut nilai beras yang dimakan kan. Mungkin boleh mulakan terlebih dahulu dengan penjelasan tersebut, silakan. Terima kasih Malaysia hari ini, TV3. Di Selangor kita menetapkan kadar minima zakat fitrah ringgit Malaysia RM7, tapi kita galakkan umat Islam untuk membayar zakat mengikut beras yang dimakan. Kerana ini mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahawa seorang sahabat Nabi telah berkata bahawa mereka mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu gantang Baghdad mengikut apa yang mereka makan. Jadi kita galakkan mereka membayar 14 ataupun 21. Jika beras special tempatan RM7, jika mereka makan beras putih import, beras perang, beras pulut, beras herba poni dan wangi, RM14, dan jika mereka makan beras merah, beras Jepun dan beras basmati RM21. Ya. Bagaimana sebenarnya kadar ini ditentukan? Sebab mungkin ada yang makan beras berlainan sepanjang tahun ini. Mungkin boleh terangkan sedikit. Okay, kita galakkan sebab kita mahu semakin ramai yang menaikkan apa yang mereka makan. Jika mereka makan beras yang bercampur-campur, kita galakkan mereka mengikut beras mana yang paling banyak mereka ataupun paling kerap mereka makanlah. Mereka kerap makan yang beras RM14, mereka bayar kadar RM14. Ya. Kalau beras yang RM21, mereka bayar dengan kadar RM21. Ya, baik. Tuan, juga turut dipaparkan berkaitan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh zakat, pihak zakat terutamanya. Tapi baru-baru ini juga tular berkaitan dengan, saya kira ini sepanjang tahunlah dalam usaha memerangi perspektif orang ramai berkaitan dengan isu pengagihan zakat. Dan baru-baru ini ada isu berkaitan dengan bantuan dari pihak lain. Kononnya pihak zakat ini mengabaikan. Tapi mungkin difahamkan ada prosedur-prosedur di dalam memberikan bantuan ini. Mungkin dengan kesempatan ini pihak tuan boleh terangkan berkaitan dengan perkara tersebut? Okey, untuk makluman semua penonton, Lembaga Zakat Selangor menyantuni sekarang ni 65,000 keluarga fakir miskin mu'alaf di Selangor, yang mana kaedah penentuannya kita melalui hadul kifayah, yang mana hadul kifayah ini ditetapkan mengikut 6 basic need untuk family tersebutlah. Biasanya akan melihat kepada, di Selangor ini hadul kifayah kita ringgit Malaysia 2734. Maknanya jika hadul kifayah untuk 6 isi rumah dengan 6 keperluan utama atau asasi keluarga tersebut, jika pendapatan isi rumah kurang daripada 2734, mereka layak dikategorikan sama ada fakir atau miskin. Yeah. Jadi selalu diviralkan tentang macam mana penentuan. Macam mana penentuan ini, dan kadang-kadang orang bersebut rumah ada kereta tapi kita beri zakat. Yeah. Apabila kita melihat keluarga ini pendapatan isi rumah, ketentukan hadul kifayah, kita akan beri bantuan. Sebab itu adalah kaedah kita menentukan status keluarga tersebut. Dari segi selalu orang menyatakan bahawa bagi dokumen lambat diluluskan dan sebagainya. Betul. Tapi di Selangor, kelulusan kita bergantung kepada permohonan. Antara ada yang kita beri terus bantuan kecemasan. Bermakna cawangan yang 21 ini boleh memberi bantuan antara RM100 hingga RM500 atas kelulusan cawangan tersebut. Yeah. Maknanya bantuan kecemasan diberi terus. Ada juga bantuan-bantuan yang memerlukan penyelidikan. Contohnya macam sewa rumah. Kita perlukan surat persetujuan daripada tuan rumah. Kalau bantuan perubatan atau dialisis, kita perlukan dokumen daripada hospital untuk mengesahkan bil dan sebagainya. Yeah. Jadi ada bantuan yang kita proses hingga 14 hari.
Jadi kita cadangkan kepada masyarakat untuk melihat ini bukanlah satu birokrasi untuk menghalang sesiapa untuk mendapat bantuan zakat. Ya, betul. Dan Tuan, kami melaksanakan. kita mungkin nak teruskan penjelasan ini dengan beberapa rujukan kes yang mungkin kami paparkan, kami akan bacakan dan mungkin kita ingin melihat bagaimana reaksi daripada pihak zakat dalam menyantuni kes-kes begini. Kita ada beberapa contoh. Yang pertama, ini kes pertama berkaitan dengan saya pernah meminta zakat kerana saya ada masalah pendengaran, telinga saya sebelah tidak dengar langsung dan sebelah lagi kurang jelas. Saya juga ada kad OKU dan surat dari doktor tentang masalah telinga saya. Saya sering dibuang kerja kerana masalah pendengaran. Apabila saya meminta dari pihak zakat kerana masalah itu dan ingin mendapatkan alat bantuan pendengaran, mereka berkata hanya telinga sahaja kurang upaya, kaki dan tangan masih ada untuk bekerja. Bagaimana saya mahu bekerja jika sering dibuang kerana masalah pendengaran? Apa yang perlu saya buat? Mungkin pihak zakat ada penjelasan berkaitan dengan isu sebegini, Tuan, sekiranya berlaku. Silakan. Okey, kita saya tak pasti kes sebenar dalam kes ni. Sebenarnya zakat melihat semua elemen lah. Dalam kes ni mungkin kes yang terpencil, yang kalau perlu kita akan siasat kes inilah. Sebenarnya kita melihat semua faktor lah dalam keperluan. Mungkin ada kes tertentu mereka telah mendapat bantuan daripada pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak lain. Di peringkat zakat sendiri, dalam kes sebegini, kita ada bantuan peralatan hospital. Kita ada bantuan perubatan, kita ada bantuan membayar hutang-hutang hospital dari bawah asas berimin. Yang tahun lepas saja kita membelanjakan 61 juta dalam keperluan ini. Jadi mungkin kes ini kes yang terpencil. Dan kita mohon dalam kes-kes sebegini untuk memaklumkan kepada kita. Sebab ada kes yang ialah kita dalam 65,000 keluarga yang kita santuni. Mungkin ada kes-kes yang betul dan kita tertinggal. Faham. Jadi kita harapkan dalam kes ini untuk maklumkan kita. Mungkin ada keciciran di situ. Dan dari segi penyantunan kita cuba sebaik mungkin untuk menyantun semua yang memohon kepada lembaga zakat. Okey, Tuan. Ada satu lagi. Ini berkaitan dengan kes kedua. Mungkin kita hanya untuk mendapatkan penjelasan saja, Tuan. Ini ceritanya, saya seorang ibu tunggal berusia 64 tahun, sudah tidak layak bekerja, tiada pendapatan tetap, mempunyai 4 orang anak, 2 dah kahwin, jadi mereka utamakan keluarga mereka terlebih dahulu. Saya pula perlu sara 2 orang anak lagi yang masih belajar. Pernah beberapa kali minta bantuan zakat tetapi tidak dapat dengan alasan saya ada kereta. Tetapi duit untuk kami anak beranak nak makan, barang dapur tiada dan barang dapur pun kami tiada. Adakah saya tidak layak untuk menerima bantuan? Bagaimana, Tuan? Kalau lagi dalam kes ni, sebenarnya dia merujuk kepada hadu kifayah sebenarnya. Hadu kifayah. Kalau keluarga ini layak untuk kiraan, mereka akan dibantu. Jadi sama ada rumah itu ada kereta, ada motor dan sebagainya, dia ada perkiraannya. Jadi saya rasa dalam kes ni, kita akan lihat semua. Sebab kita banyak kes, bila disebut secara general itu, kita macam kes yang 3 ibu tunggal sebelum ni. Betul. Bila kita siasat, sebenarnya berita tu di-generalizekan kepada publik dan bila kita siasat sebaliknya. Jadi sama juga kes-kes sebegini, jika ada kemuskilan, boleh berhubung dengan penolong ambil karya. Penolong ambil karya kita ada 2,800 di seluruh 2,000 orang di seluruh masjid di Selangor. Rujuk kepada mereka dan mereka akan menyalurkan kepada lembaga zakat Selangor. Ini adalah satu cara bahawa kita nak mendekatkan zakat ini kepada masyarakat dengan adanya penolong ambil karya di seluruh masjid di negeri Selangor. Jadi pergi kepada mereka, kita akan bantu, insya-Allah. Baik, Tuan. Terima kasih banyak di atas penjelasan ini. Ini hanya untuk memberikan informasi kepada orang ramai, terutamanya penonton Malaysia hari ini, dan insya-Allah sebab kita faham ada prosedur dan ada amanah yang perlu dilaksanakan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Tuan, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, salam Ramadan kita ucapkan juga kepada Encik Saiful Yazan Mat Yusof, Ketua Pegawai Salam Eksekutif. Ramadan dan selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya in advance lah ya kita ucapkan. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Encik Saiful Yazan Mat Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, berbicara mengenai isu pengagihan zakat yang baru-baru ini. Biasalah, seperti biasa bulan Ramadan saja akan ada perincian berkaitan dengan kes-kes begini.